Kita bersyukur kerana kita dilahirkan ataupun diizinkan untuk mendapat nikmat besar bernama Islam. Tetapi apakah sebenarnya maksud din yang dimaksudkan di dalam wahyu Al-Quran? Kita sama-sama mengulang kaji dalam episod kali ini. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita mengulang kaji dua halaman pada halaman yang ke-107 dan 108 pada hari ini. Dan kita bersama panel jemputan pada hari ini Al-Fadil Ustaz Dr. Hamdi Ishaq. Apa khabar Dr.? Baik, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ya, terima kasih. Dan Ustaz Tar, apa khabar? Alhamdulillah Fadil Safas. Kita bersama dengan Dr. Hamdi hari ini. Betul Safas. Tetamu kita dari UKM. UKM. Subhanallah. Dalam sibuk masih lagi studi bersama. Masya-Allah. Ya, dan Alhamdulillah. terima kasih Dr. ya bersama. Dan juga kepada rakan-rakan yang berada di studio pada hari ini. Daripada mana Ustaz? Ya, kita nak alu-alukan juga sahabat-sahabat penonton, rakan-rakan yang rombongan dari Pusat Pengajian Darul Mubarak. Perak ya? Di Ipoh ke? Botel. Botel. Perak. Semalam. Selamat datang. Assalamualaikum. Masya Allah, subhanallah. Samir baju. Okey, dan Boleh juga tak? kumpulan istiqamah tak tahu nak betul ke salah tu kena tanya pada yang pakar. Dan juga pada guru istiqamah yang bersama pada hari ini, kita nak sama-sama ulang kaji bersama tuan-tuan yang berada di rumah di depan kaca TV untuk terus kita bersama Al-Quran, dan mari sama-sama kita doa pada Allah SWT. Allah izinkan kita untuk mendapat kebaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mulakan dengan melihat kepada ayat kedua yang dibacakan sebahagiannya sebentar tadi oleh Al-Fadil Ustaz Tarmizi berkaitan dengan satu ayat yang turun ketika Nabi mengerjakan haji. Dan ayat ini agak panjang, ayat yang ketiga, dan di hujung itu ada dinyatakan tentang bagi siapa yang berada dalam keadaan mudarat, berada dalam keadaan lapar, tidak ada masalah untuk mengambil makanan yang mungkin datang daripada sumber daging khinzir ataupun yang lain. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi untuk menjelaskan Dr. ya. Ayat ini mengisytiharkan agama Islam itu sudah akmalt, sudah pun dilengkapkan, tetapi lepas itu masih lagi dalam ayat yang sama cerita pasal daging khinzir yang diharamkan, dan juga di hujung itu Allah kata it's okay kalau katakan dalam keadaan mahmasah. Apa kaitan dalam ayat yang sama ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimuliakan Tuan Fazrul, Ustaz Tamizi, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat sama-sama dalam terima kasih dapat bersama-sama dalam program My Quran Time kali ini. Pada dalam membicarakan tentang ayat ini, apabila disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ni, ayat ini kalau kita lihat, ayat ini diturunkan pada hari Arafah. Itu satu daripada kita nak memahami Al-Quran ini. Orang yang mentafsirkan Al-Quran ini, dia kena tahu sirah, dia kena tahu hadis, kan, baru dia boleh nak tafsir kenapa, kan. Jadi kita lihat bahawa tentang ayat ini berlaku pada tahun 10 Hijrah, ketika Haji Wada' lah. Dan
Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang Yahudi. Yahudi itu dia sebelum Islam, kemudian dia masuk Islam, Ka'ab bin Al-Ahbar. Beliau Ka'ab ni sebelum dia Islam ni dia tanya, ayah min kitabikum, ada tak ayat dalam kitab kamu Al-Quran ni yang kalau diturunkan kepada kami, kalau orang Yahudi dia kata, kami akan jadikan dia sebagai satu hari raya. Maka Umar Al-Khattab jawab, ada, dia kata. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dia baca ayat. Dan dia kata, kami tahu, Umar kata, kami tahu hari tersebut tempat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia kata wa huwa qaimun bi Arafah yaumul Jumaah. Dia berdiri pada hari Arafah pada hari Jumaat. Kita hari raya lah kan, raya Aidil Adha tu kan. Jadi kenapa kalau kita lihat dari sini bahawa ayat ni turun selepas dah umat Islam ni dah selepas pembukaan Mekah dah membentuk satu kerajaan yang besar dah, kan, di mana semua dah lengkap dah. Ayat ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi sejarah penurunannya, surah Al-Maidah ni antara surah yang akhir diturunkan kepada Nabi SAW, antara wahyu. Dan ketika turun ni dah berlaku dah pembukaan Mekah, umat Islam dah kuat dah. Ada satu kerajaan yang besar, kan, yang menguasai daripada semenanjung tanah Arab ni, kan. Jadi umat Islam dah kuat, dah selesai dah. Sebab tu ayat yang sebelum itu, al-yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum. Orang kafir dah putus asa dah, tak boleh nak buat apa dah, sebab umat Islam dah kuat masa tu, kan. Tetapi selepas itu, dan dia sebutkan al-yawma akmaltu lakum, hari ini dah sempurna dah, hukum hakam, halal haram semua jelas dah. Tak ada lagi, tak perlu lagi kepada nak tambah-tambah. Nabi dah tak ada dah lepas tu, kan. Inilah yang dikatakan al-yawma akmaltu lakum, hari ini dah sempurna dah bagi kamu, kan. Sempurna tu dari segi mana? Dari segi peraturannya. Jadi umat Islam perlu disiplin pula. Ada pula yang dia kena disiplinkan, kan. Ada halal, ada haram. Benda tu dah siap dah. Jadi tidak perlu nak tambah-tambah apa semua, kan. Jadi senang dah kita ni. Tetapi dalam keadaan itu, Islam juga mempunyai, dalam ketegasan Islam tu dah sempurna, lengkap apa semua, ada rukhsah dia, kan. Sebab bila Allah ciptakan manusia ni, Allah tahu mana keperluan manusia dalam keadaan. Ketika penciptaan manusia dulu, Allah kata inni a'lam ma la ta'lamun, aku lebih tahu. Bila malaikat tanya inni ja'ilun fil ard, bila Allah sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, bila aku nak ciptakan khalifah atas muka bumi ni, Allah tanya, malaikat tanya tu bukan tanya dia panggil jidal tafsir, mana tanya tu nak lebih jelas lah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, kamu nak jadikan satu makhluk yang akan buat kerosakan atas muka bumi, kan. Manusia ni memang perangai macam tu. Kita lihat hari ni, dunia hari ni, kan, berperang sana perang sini, zalim sana zalim sini, kan. Kita lihat di Palestin macam mana. Mana manusia tu begitu. Tapi Allah kata inni a'lam ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi dalam keadaan begitu, dalam keadaan kesempurnaan Islam, masih ada ruang untuk banyak rukhsah. Wajib buat benda halal, kena buat. Wajib yang haram, wajib tinggalkan. Tapi dalam keadaan itu ada rukhsah dia, kan, macam Ustaz Fazrul sebut tadi. Dan Allah sebutkan rukhsah pada umat Islam ni disebut dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kata dia tidak memberatkan manusia ni. Allah nak mempermudahkan manusia ni, urusan manusia, dan semua untuk kebaikan manusia. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, bukan nak buat kesusahan untuk manusia.
tetapi dia adalah untuk kemudahan manusia. Kemudahan. Terima kasih diucapkan pada Al-Fatihah Ustaz Doktor untuk menjelaskan tentang ayat yang ketiga sebentar tadi, bagaimana kesempurnaan Islam itu dengan ketegasannya itu tidak menafikan kepada rukhsah, ya, keringanan diberikan kepada kes-kes berkecualilah, kes-kes terpencil, tetapi yang terpencil itu juga diangkat sebagai tanda kesempurnaan. Maksudnya kalau katakan yang sempurna ni besar-besar je, yang kecil-kecil itu tak diberi perhatian, maka kita tahu bahawa itu bukanlah din yang lengkap, tetapi ia adalah sebagai satu mesej besar kepada kelengkapan ataupun sempurnanya Islam itu sendiri. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita mendapat agama yang sempurna ini daripada Allah, dan kita akan dalami lagi selepas ini, namun kita berehat dahulu. Berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita ingin mengulang kaji halaman yang ke-107 dan 108 bersama panel kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi Ishaq, untuk sama-sama kita mencedok permata demi permata untuk panduan kita sepanjang hayat. Dan di dalam ayat yang keempat yang kita baca sebentar tadi, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka. Jadi diterangkan di dalam ayat yang keempat ini, doktor, ya, tentang ada istilahnya al-jawarihi mukallibin, ya, tentang binatang buruan yang telah pun diajar yang boleh memburu. Dan di hujung itu dinyatakan tentang wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Mengapa pula ada sari'ul hisab bila bercerita pasal makanan dan anjing buruan ini? Silakan. Baik, terima kasih Tuan Fazrul. Dalam ayat ini kita lihat bahawa diceritakan, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara-perkara yang halal. Jawablah, Allah kata, dihalalkan bagi kamu perkara-perkara yang baik, tayyibat, benda-benda baik, yang halal, yang bersih, dan akhir sekali dia dibawakan kepada kita innallah wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Allah tu sangat cepat hisab dia. Jadi kita lihat bahawa dalam kehidupan kita ni sebenarnya, apa yang kita buat atas dunia ni, daripada sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya, semua akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itu walaupun diceritakan tentang perkara halal, makanan yang dimakan oleh yang ditangkap oleh anjing yang terlatih dan sebagainya, halal bagi kamu. Mana dah jelas dah benda halal, dah haram. Dan perkara yang kecil, semua itu merupakan suatu perkara yang akan dikira sebagai amal soleh kita dan akan dibalas pada hari akhirat kita. Tak ada benda yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita umat Islam ni, kita salah satu daripada rukun iman kita percaya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat tu kita kena yakin, wajib yakin bahawa ada hari yang dinamakan sebagai Yaumul Hisab. Hari hisab. Macam mana keadaan dia? Ketika itu semua dikira, kecil ke banyak ke? Wa may ya'mal misqala zarratin khairan yara wa may ya'mal misqala zarratin syarran yara. Kalau siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah. Besar zarah ni apa sebenarnya zarah tu kan? Ulama tafsir macam-macam zarah tu kan. Zarah ni benda yang paling kecil. Tak kira lah dulu orang kata biji sawi paling kecil. Kan? Jadi zarah tu biji sawi, ada orang tafsirkan sebagai biji sawi. Kemudian orang jumpa lagi kecil lagi tu atom dia kecil lagi. Jadi sebesar atom orang kata. Sekarang ni jumpa lagi kecil daripada atom lagi. Jadi zarah tu Quran ni memang sesuai. Zaman bila pun sampai zarah tu apa? Benda paling kecil. Akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikira semua kerja-kerja kita tu dan tak akan dia balas. Sebab tu atas dunia ni kita ada tanggungjawab. Orang tua-tua kita dia sebut tanggungjawab. Perkataan tanggung tu kan berat. Kan? Dan kena jawab. Atas dunia ni kita kena jawab. Kalau anak jawab kepada mak ayah. Kalau kaki tangan jawab kepada bos. Kan? Kalau menteri jawab Perdana Menteri. Kan? Kerana ada lagi yang kena jawab. Dan akhir sekali kita jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanggungjawab. Orang tua-tua dia kata tanggungjawab. Bijaksana kan. Dia tak kata bijak sini. Dia kata bijaksana. Bijak bukan sahaja di dunia tapi di akhirat pun bijaksana. Hebat orang-orang tua kita kan. Jadi Yaumul Hisab ni benda yang orang akan menghadap. Kita tahu hari hisab ni, Yaumul Hisab ni, manusia ni akan menghadapi kesangsaraan, menunggu berbilion-bilion manusia ada masa tu kan dibangkitkan dalam keadaan matahari seumpama sejengkal atas kepala dengan peluh dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang beriman ni, dia akan dapat sari'ul hisab. Macam mana sari'ul hisab ni?
ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqar wa ahsanu maqila. Dalam ayat surah Al-Furqan diceritakan macam mana keadaan orang yang dapat sari'ul hisab ni. Kan? Dalam ayat surah Al-Furqan ayat 24. Ashabul jannah, orang yang ahli syurga ni, lebih baik tempat menetapnya. Khairum mustaqar, paling baik tempat duduk dia. Dan wa ahsanu maqila, tempat yang istirahat yang indah. Wa ahsanu, sebaik-baik tempat. Maqila ni, kataan ahsanu maqila ni, lafaz maqila tu artinya tempat berehat tengah panas. Kita kalau tengah hari, kita disunatkan berehat, tidur kan, dia panggil qailullah. Qailullah tu makna tidur berehat masa tengah hari. Jadi maksud dia, di hari akhirat tu, keadaan tu dengan panas apa semua, bagi orang Islam ni, orang yang beriman, orang yang amal soleh ni, dia macam sekejap saja. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, yaumul qiyamah kaqadri ma baina zuhri wal as. Orang beriman ni pada hari kiamat ni, hari mahsyar ni dan juga hari hisab ni, macam antara zuhur dan asar. Mana sekejap kan? Masya Allah. Dalam keadaan orang lain tu, memanglah kita tak boleh nak kira, nak fikirkan benda-benda gaib tu kan, perkara gaib. Tapi itulah yang diceritakan pada kita oleh Nabi SAW, macam mana keadaan kita pada akhirat. Dan kita semua nak pada sari'ul hisab kan. Ada tak orang tak nak? Orang yang tak beriman je orang tak nak. Orang beriman semua nak kepada sari'ul hisab kan. Kalau orang yang tak percaya, dia lainlah cerita kan. Dia tak percaya benda tu kan. Tapi kita yakin. Kita lepas mati, kita nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persediaan kita macam mana? Kita nak dapat sari'ul hisab ni macam mana? Bolehkah? Mampu tak kita ni? Kita ni mampu tak kita nak dapat sari'ul hisab tu? Jadi sebab tu dalam kehidupan kita ni, daripada sekecil-kecil perkara halal haram perlu kita jaga kan. Perkara yang Allah suruh kita buat, Allah yang larang kita jangan buat, yang sunat-sunat kita kejar kan, supaya kita dapat ganjaran yang Allah ceritakan. Bagaimana Allah ceritakan macam mana keadaan kita pada hari akhirat itu. Ya, jadi itu panduan daripada Dr. Hamdi menjelaskan bagaimana innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah ini amat segera hisab. Satu, yang keduanya, kalau bagi orang yang bertakwa itu sari'ul hisab itu hisab yang segera. Pasal jangan main jumpa saja makanan kita syariah saja kan. Kita cepat dia sambar ataupun apa saja peluang untuk mendapat sumber makanan kita, kerana kita akan memikirkan bahawa segala apa yang kita cepat sambar itu kemungkinannya adalah hisab yang berat ataupun hisab yang dimudahkan hingga diizin ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berehat sebentar, kita akan meneruskan lagi ulang kaji kita My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera, ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni, macam kita WhatsApp member-member kan. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Sama-sama kita ingin mengulang kaji halaman yang ke-107 dan 108. Bacaan tadi Ustaz, style apa tu? Macam pernah ku dengar. Macam pernah aku dengar ya. Ya. Tadi baca tu Ustaz Dr. ala Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Tapi mungkin 1% je lah jadi itu. Dia apa nama lagu? Dia Lagu dia bentuk ada ketegasan sikit. Lagu dia nama lagu Rost. Lagu Rost. Jadi barangkali mungkin ada kalimah-kalimah ataupun ada ayat-ayat yang berkait dalam perbincangan kita pada hari ini. Antaranya yang akhir tu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan malah sebenarnya ayat yang kelima ini di hujung itu, sebelum itu ialah siapa yang kufur bil iman faqad habita amaluh, ya, iaitu amalnya itu akan hancur, ya, dan di akhirat itu rugi. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi untuk menjelaskan mengapa keras sangat amaran di hujung ayat 5 itu, Doktor. Okey, terima kasih Pak Fazrul. Dalam ayat ini kita lihat memang agak keras bunyi dia, faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin, rugi. Semua akan gugur, rugi. Jadi kalau kita lihat daripada awal ayat tu kan,
daripada awal ayat itu terangkan tentang halal, apa yang halal pada umat Islam. Dan yang halal itu benda yang baik. Semua benda-benda yang baik saja yang dihalalkan tu. Yang diharamkan tu benda yang tak baik untuk manusia. Allah tahu manusia apa yang baik untuk manusia. Dia yang ciptakan kita semua. Maka dia tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk manusia. Jadi yang dihalalkan itu semua yang baik-baik saja. Yang haram itu yang buruk. Jadi dan dibolehkan, dipermudahkan lagi. Diboleh makan sampai sembelihan orang ahli kitab boleh makan. Kan? Allazina utul kitab min qablikum dah boleh kahwin dengan wal muhsanat, pembuat wanita-wanita yang baik. Dia tu bila tadi kita banyak cerita pasal makan kan, tiba-tiba masuk pasal kahwin pula kat situ. Macam mana? Masa kahwin, sebab dalam kehidupan ni itulah perkara yang kita ada ibadah, kita ada syariah, kita ada muamalat, kita ada munakahat. Jadi semua tu merangkumi semua sebenarnya dalam ayat ni. Kita akan lihat bahawa semua ada dalam perkara-perkara ni dia melibatkan ibadah kita. Jadi ibadah dalam Islam ni, perkara yang telah ditentukan oleh Allah ni sebenarnya untuk kemudahan. Dan Islam ni sebenarnya mudah. Mudah. Satu hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Qul inna din Nabi SAW bersabda, "Inna dina yusrun wa la yushaddud dina ahadun illa ghalabah." Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa yassiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minal dulja. Agama ni mudah, kan Nabi kata. Agama ini mudah dan tidaklah seorang tu menyulitkan dia tu, wala yushaddidud din, menyulitkan agama, melainkan ghalabah, dia akan dikalahkan oleh sikap dia sendiri. Dia yang menyusahkan sendiri, kan. Jadi jadikan dia semakin susah, semakin berat tu sebab sikap manusia tu. Jadi sebab tu Nabi kata, hendaklah kamu fasaddidu wa qaribu, kamu luruskan, buat tu dengan suci, bersih, ikhlas kerana Allah, kan. Kemudian dekatkan pada kesempurnaan, buat sesuatu tu supaya jadi sempurna, bukan buat main-main, kan. Kalau buat satu kerja, buat secara bersungguh-sungguh, buat sampai hampir kepada kesempurnaan. Kadang nak sempurna ni tak boleh, kita manusia, kan, tapi usaha sampai waqaribu, hampir kepada kesempurnaan. Wa abshiru, kan, janganlah kamu buat tu dengan gembira, kan. Wa yassiru, permudahkan, kan, permudahkan urusan-urusan. Dan wasta'inu, mintalah pertolongan. Bila kita buat tu, minta pertolongan pada Allah. Kita ni manusia ni, kadang bila kita buat, kadang-kadang tak ada benda yang kita tak mampu, kan. Ada kelemahan kita, tak ada manusia yang perfect, manusia yang sempurna, tak ada. Ada kelemahan-kelemahan diri kita. Ada benda kita tahu, ada kita tak tahu, kan. Tapi macam mana? Mana kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah indahnya Islam, kan. Benda dah jelas, mudah-mudah nak buat dalam melaksanakan ibadah, semualah, kan. Tak berat sebenarnya, boleh. Ada rukhsah lagi, kan. Ada rukhsah lagi. Jadi mudah tu bukan maksudnya boleh ringan-ringankan, kita meringan-ringankan, bukan. Bukan maksud meringankan. Mudah tu boleh dilaksanakan. Kita tak boleh tinggal, kita kena buat, kan. Jadi kalau orang memberatkan, dia tinggalkan rukhsah tadi. Kalau kita ada sakit, tak perlulah nak, kalau luka darah, kan. Lepas tu kita nak ambil wuduk, nak pakai air juga. Mudarat kita. Ada cara memudahkan. Kalau kita dalam sakit, puasa Ramadan, kan, kita boleh buka puasa. Itu antara rukhsah-rukhsah. Jadi kita kena buat ibadah kita tu, tak kira lah makan halal haram, perkahwinannya, ibadahnya, muamalah, kita kena buat dengan cara yang betul. Cara yang betul dan bersederhana dalam melakukan itu. Bukan buat je, kemudian berhenti. Tak buat langsung. Buat sekali, buat pun bukan main lagi. Lepas tu dah berhenti terus. Tak buat, kan. Jadi lebih baik kita buat secara berterusan, tapi dengan cara yang betul, kan. Jadi nilai kita buat ibadah tu bukan sebab banyak, kan, tapi sebab kita buat tu dengan keikhlasan hati, kesungguhan kesungguhan hati. Bila kita kalau kita buat, kalau kata orang kata
ibadah adalah Islam tu berat, itu gambarkan dia sama ada dia salah faham ataupun dia tu tak nak ikut lah kan. Dia tak nak ikut. Itu yang dia kata berat kan. Berat. Oh beratnya nak buat tu kan. Nak semayang berat, nak pergi masjid berat, nak bayar zakat berat. Jadi berat tu kerana apa? Sebab satu dia tak faham ataupun sebab dia dia enggan buat kan. Kita lihat bahawa Islam tu mampu dilaksanakan, mampu dilaksanakan sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah kita ni bila Allah ciptakan boleh buat sesuai dengan fitrah. Jadi sampai dibenarkan tu disebutkan boleh kahwin dengan wanita ahli kitab pun. Tapi jangan sampai ada orang yang mana disebut tu ada yang berlaku lah zaman Rasulullah kan. Dia tinggalkan Islam sebab nak kahwin tu dia tinggalkan. Sedangkan para sahabat tu Rasulullah bina jilul Quran, generasi Al-Quran yang Rasulullah bina tu sanggup mati kerana mempertahankan Islam ni. Kan, keluarga Yasir, Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid. Kan, mereka sanggup syahid mati kerana mempertahankan agama ni. Kan, ni disebabkan itu ada orang yang sanggup meninggalkan agama kerana semata-mata kerana dunia yang dia kejar. Maka ketika itu apa sahaja amalan-amalan dia yang sebelum ini maka akan lupuslah. Dan dia dah buat lama dah kan kerja baik ni. Nak berjihad masa tu, nak hijrah tu bukan senang. Masa tu kan nak masuk Islam, perang dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh kerana perkara yang mudah dia sanggup tinggalkan. Sebab keimanan dia tidak kuat, maka dia tinggalkan, maka rugilah, disebutkan rugilah. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Hamdi untuk menjelaskan tentang ayat yang ke-5 ini, bagaimana Allah meletakkan istilah tayyibat itu bukan sekadar pada isu makanan, ya, walaupun awalnya tadi banyak cerita pasal makanan, tetapi tayyibat itu segala peraturan yang Allah lengkapkan dalam agama ini semuanya adalah baik-baik, termasuk dalam urusan pembinaan keluarga, dalam apa yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Pasal ada setengah orang Ustaz ni, dia pilih-pilih mana yang dia rasa best tu, okey yang ni saya ikut, yang saya rasa macam saya tak setuju, maka dia tak ikut walaupun ianya adalah halal. Dan ini perkara yang dibawakan khawatir apabila ianya dikufuri, maka ianya mengundang kepada kerugian di akhirat. Kita berehat dahulu, kembali semula My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan. Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam,
kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu Satu bakul. itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 6.30 simbah air terus. simbah air terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah. Maknanya sebab apa Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Taala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar, Saidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Tunggu sebentar, salatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu, sembahyang fardu di awal waktu, ikut sunnah Rasulillah. Tunggu sebentar, salatlah dulu, rapat-rapatkan dan luruskan safmu, takbiratul ihram bersama imam, ikut cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tunggu sebentar, Quran time tak habis lagi. Masya-Allah, kita Sambung. masih lagi mengulang kaji Ustaz Masih ya. lagi. Mengulang kaji dan bercakap tentang solat, bercakap tentang wuduk. Ini di hujung ayat 6 itu Allah nyatakan waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun, ya, untuk Allah menyempurnakan nikmat ke atas kamu agar kamu bersyukur. Mungkin Dr. Hamdi boleh jelaskan wuduk, ya, tayamum dalam ayat yang ke-6 ini, di hujung itu ada penegasan untuk menyempurnakan nikmat ke atas kamu dan syukur. Apa kaitannya? Okey, terima kasih Tuan Fazrul. Kalau kita lihat pada ayat ini dimulakan dengan wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kemudian perintah berwuduk, ya, iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Dan diakhiri dengan dikaitkan dengan bersyukur, ya, dengan syukur. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat wuduk ni, kenapa dia mulakan dengan wuduk? Kerana wuduk ni solat, wuduk ni ibadah penting dalam kehidupan seharian kita. Di hari paling kurang kita wajib laksanakan 5 kali, kan? Itu wajib. Jadi sebenarnya kehidupan kita ni sebenarnya merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah matlamat kehidupan manusia. Manusia ni hidup kerana apa? Kerana nak beribadah kepada Allah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk menyembah dan beribadah kepada aku. Jadi kerja kita atas dunia ni memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan ibadah tu sebenarnya tanda syukur. Apa yang kita buat tu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat satu-satu ibadah, makna kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan dalam kehidupan kita orang yang beriman, ibadah dan syukur ni sangat berkait rapat. Kan? Semua orang nak ke akhirat. Semua orang nak, kalau sebut tanya nak syurga, semua orang nak syurga kan. Orang kafir pun nak syurga. Semua nak syurga kan. Orang kahwin kata bahagia hingga ke jannah kan. Semua nak. Maknanya semua orang nak syurga. Kalau orang tak nak ke syurga tu
pelik lah kan. Itu fitrah manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu manusia yang dijamin masuk syurga. Rasulullah tu orang yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi dia tidak bersantai-santai, tidak mempermudah-mudahkan dalam soal ibadah kan. Dia sendiri bahkan bila solat tu malam bangun qiyamul lail, bangun malam tu sampai bengkak-bengkak kaki dia. Kan. Jadi buat tu disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hatta intafakhat qadamahu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni solat hingga kedua kakinya bengkak kaki kan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, sahabat-sahabat tanya dia kan, atakallafu hadza, kan, kenapa bebankan diri kamu ya Rasulullah sampai begini sekali? Waqad ghafarallahu laka, Allah ampunkan kamu. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, yang dosa yang lepas yang akan datang semua Allah akan dah ampunkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala akuna abdan syakura, bukankah aku ni hamba yang banyak bersyukur. Kata bila Nabi cakap begitu kan, dan bila kan ada statistik daripada UKM lah, tempat doktor lah ni kan, yang menyatakan bahawa ramai orang yang sebenarnya bukan sekadar tak solat, tapi bacaan Fatihah itu pun sebenarnya ada yang tak hafal dalam majoriti masyarakat di negara kita kan. Jadi mungkin bila bercakap tentang ayat ini, orang bersyukur dia beribadah di solat kan, tetapi bagaimana rasanya cadangan kepada semua yang hadir pada hari ini ya, yang semua ni insya-Allah solat lah kan, tetapi berinteraksi dengan mereka, anak-anak ke pelajar-pelajar yang tak berapa nak ambil solat dan wuduk ni sebagai nikmat besar daripada Tuhan. Apa cadangan doktor sebagai seorang pensyarah kepada kita semualah? Dia ibadat solat wuduk ni, manusia kita ni mesti diajar. Kita kena belajar. Tak ada manusia ni yang terus pandai kan. Dia, oleh itu pendidikan tu sangat penting lah kan. Tapi ada orang dia dapat satu-satu dapat nikmat dia tu, dia lahir dah Islam. Kemudian ada orang yang ibu bapa dia ajar dia daripada kecil lagi. Itu alhamdulillah kan. Kita ni kadang ibu bapa kita daripada kecil lagi, hari-hari beleter lah, bangun subuh daripada kecil kan. Kita kecil dulu memang itu juga kan. Disuruh. Tak pernah ibu bapa kita ni kadang tidak pernah berhenti. Terus walaupun dia tak semayang, anak dia tu dia tahu anak dia kan daripada kecil paksa juga kan, paksa. Sehinggalah jadi amalan kan. Jadi peranan ibu bapa ni sangat besar lah. Fa abawahu yuhawwidan, fitrah manusia kullu maulud yuladu alal fitrah. Fa abawahu, ibu bapa lah, peranan ibu bapa di rumah dulu kan. Kena, walaupun anak tu macam mana pun kena bagi tahu sehingga melekat, walaupun kadang dia tak buat kan. Tapi bila dah besar kan, bila tu dah lepas lah, benda yang lepas kita tak boleh nak itu, tapi apa yang kita boleh buat? Kena belajar. Kan? Tak ada masa kata, saya dah tua dah. Macam saya kat 60 kat dah tua dah. Tak payah belajar. Dah, kita masih belajar. Macam saya pun masih lagi belajar. Kan? Bila kita baca Quran, ada orang tegur lagi. Kan? Maknanya kita, kalau jumpa dengan Syekh Azhar pula, lagilah kan, yang qiraat lagi. Lagilah kita ni. Macam mana kan, tapi itulah proses belajar. Kena belajar walaupun tak tahu, kena belajar. Kalau tak ingat, kena hafal. Proses itu, kalau kita niat kita belajar, umur berapa pun tak apa kan. Walaupun kita kata tak betul, kita tak pandai, terus tinggal tak buat, maka apa lagi? Bila kita tak buat, dia akan berterusan. Bila kita kata kita nak jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tu, dia sallallahu alaihi wasallam duduk walaupun dia tu dah macam disebut tadi kan, orang yang dah confirm dah kan, maksum dah,
masuk syurganya. Tapi masih lagi sebab ibadah tu kan nak menandakan kita syukur. Allah bagi kita hidup. Allah bagi kita bernafas, hidup, kita boleh berkawan, kita boleh ada keluarga, ada pendapatan, ada kehidupan kita tu. Itulah nikmat yang sangat besar pada Allah, pada kita. Jadi kita nak bersyukur. Macam mana kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dengan cara kita beribadah. Sebab tu kita sebab tu ayat tu dikaitkan bila kata tentang ibadah, kaitan dia adalah dengan syukur. Kan? Kalau kita tak buat ibadah, mana kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau kita bayangkan orang yang tak ada telinga, orang tak boleh dengar kan. Kita boleh dengar. Kan? Ada orang tak boleh tengok, kita boleh tengok. Kan? Orang yang boleh tengok tu pun, orang yang tak boleh dengar pun, dia boleh tengok, nikmat lagi. Kalau kita tengok manusia ni Allah ciptakan berbagai-bagai. Tapi disebabkan manusia ni kadang-kadang bila dia tengok orang tu berbeza dengan dia, maka dia kata orang ni cacat lah apa semua. Tapi sebenarnya Allah ciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kena bersyukur. Kena bersyukur kan, dengan bersyukur. Dengan cara kita nak bersyukur macam mana? Dengan kita buat ibadah kan, semua jadikan hidup ini daripada bangun pagi pergi kerja semua ibadah. Boleh jadi ibadah semua kerja kita kan. Alhamdulillah, itu panduan daripada Dr. Hamdi untuk bagaimana kita terus menunjukkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa pada Allah pada hujung ini agar diri kita, keluarga kita terus bersyukur dengan beribadah, dengan mendirikan ibadah solat pada masanya. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mu'minin dan mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikan kami mendalami kalam-Mu Al-Quran pagi, petang, siang dan malam, memandu kehidupan kami ya Allah, berjaya dunia dan akhirat ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi bersama, dan harapnya dapat lagi Dr. berkongsi mata daripada Al-Quran bersama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Teruskan bersama, dan kita akan bertemu lagi dalam episod ayat baru dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين